Ya, apa pesanan Dr. Tan kepada pihak yang menyamakan kedudukan istimewa pribumi seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Undang-Undang Tertinggi Malaysia sebaris dengan apartheid atau white supremacy? Okey. Sebenarnya kita pun melihat bahawa apa yang berlaku dekat white apartheid di Afrika Selatan dengan apa yang berlaku di Tanah Melayu ini adalah dua benda berbeza. Apartheid ini ialah masyarakat pendatang yang mendapat keistimewaan. Masyarakat pribumi tidak mendapat keistimewaan. Dan masyarakat pendatang di Afrika Selatan cuba mengekalkan status quo ini dengan berbagai-bagai sekatan undang-undang dan tahanan undang-undang yang ada untuk mendiskriminasi, menindas masyarakat pribumi supaya masyarakat pribumi ini tidak boleh bangkit dan menuntut hak mereka di Afrika Selatan. Apa yang berlaku di Tanah Melayu ini berbeza. Tanah Melayu ini kita perlu melihat bahawa yang mendapat keistimewaan itu masyarakat pribumi. Tapi masyarakat pribumi masa itu tidaklah menuntut sepenuhnya hak mereka. Mereka juga memberikan hak mereka yang ada separuh itu kepada masyarakat bukan Melayu. Dan British juga, kita kena faham, British telah meletakkan bahawa politik untuk Melayu, ekonomi untuk orang Cina, pekerjaan profesional untuk orang India. Begitu juga British telah meletakkan setiap bidang-bidang yang ada di Tanah Melayu masa itu untuk setiap kaum. Jadi bila kita merdeka pun, sebenarnya hak keistimewaan pribumi ini tidak sama seperti yang dikatakan macam apartheid. Sebab hak keistimewaan pribumi ini kita melihat bahawa pribumi pada masa itu dari segi ekonomi, politik, sosial, pendidikan masih ketinggalan. Tapi mereka tidak menggunakan hak mereka untuk bangkit. Jadi memang patut pun pribumi mendapat hak itu. Sebab masyarakat pendatang lebih lebih baik kehidupan, lebih baik dari segi posisi mereka di Tanah Melayu. Jadi bagi saya, hak istimewa itu tidak sama. Hak istimewa pribumi ini tidak sama seperti apa di Afrika Selatan. Dan memang pribumi pada masa itu berhak mendapat hak itu untuk memperbaiki kehidupan mereka. Tapi apa yang berlaku ialah pemimpin yang memimpin dengan masa-masa itu tidak menunjukkan tindakan hak minat yang sepatutnya untuk mengembalikan hak pribumi. Sehingga hari ini pun kita melihat masyarakat pribumi, contoh masyarakat Melayu dan Bumi Putera masih lagi ketinggalan dari segi aspek-aspek tertentu di Malaysia. Jadi kegagalan ini kita lihat bukan setakat kita selepas merdeka, tapi selepas 63 tahun merdeka lagi, hak istimewa pribumi masih lagi tidak digunakan sepenuhnya. Jadi bagi saya, tidak ada unsur diskriminasi sebenarnya. Sebabnya, kalau dia sekarang berlaku diskriminasi pun, orang bukan Melayu boleh, contoh dalam pendidikan lah, katakanlah orang Cina India dinafi masuk universiti. Tapi kita melihat orang Cina India lebih ramai yang pergi luar negara masuk universiti, akhirnya balik menjadi lebih baik daripada orang Melayu yang masuk universiti di tempatan. Dari segi ekonomi pun kita melihat orang Cina lebih baik posisi ekonominya. Kalau kita lihat dari segi pendapatan negara pun, dari segi kaum, Melayu sekarang ni sudah turun yang ke-3, ke-4. Bukan lagi yang nombor 2. Kalau kita masa merdeka, orang Cina nombor 1 pendapatan nombor 1 pendapatan orang Cina. Nombor 2 Melayu. Nombor 3 India. Nombor 4 lalai. Tapi pada hari ini, pendapatan nombor 1 orang Cina. Pendapatan nombor 2 India. Pendapatan nombor 3 Melayu. Jadi Melayu dari segi ini, kehidupan Melayu semakin lama semakin merosot sebenarnya. Disebabkan pemimpin yang ada hari ini tidak menunjukkan kesungguhan untuk memperbaiki apa yang sepatutnya mereka buat dalam hak istimewa itu.